Jadi hadis hari ini kita nak baca hari ini satu jenis hadis yang namanya hadis musalsal. Tadi kita sebut tadi hadis qauliyah, hadis ucapan Nabi mengucap. Ada di sana hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah makna perbuatan Nabi. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka menceritakan tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis musalsal ni ialah hadis yang diriwayatkan bersabit dengan suatu perbuatan daripada Nabi ataupun ucapan daripada Nabi yang diikuti dalam rantaian-rantaian perawi. Dan hari ini kita nak baca hadis musalsal surah As-Saff, iaitu Nabi baca depan sahabat-sahabat. Nabi baca depan sahabat-sahabat surah As-Saff daripada awal sampai habis. Nabi baca depan sahabat, depan Abdullah bin Salam, sahabat-sahabat. Kemudian para sahabat pula bila dia nak sampaikan hadis ni dia pun akan baca daripada awal sampai habis surah As-Saff. Di depan dia panggil tabi'in. Tabi'in pula bila nak riwayatkan hadis ni dia akan baca surah As-Saff daripada awal sampai habis sampai pada kita pada hari ini. Jadi tahun 2000 cerita silah supaya tuan-tuan boleh gambarkan. Tahun 2011 Anda pergi ke Yaman 2011 dan sempatlah bertemu dengan salah seorang ulama di sana, nama dia Syekh Muhammad Abdul bin Sulaiman Al-Ahdal. Jadi dia baca surah ni. Ada kami lah orang 4-5 orang lagi, orang Melayu 2-3, orang Arab lain tu. Dia baca surah ni daripada awal sampai habis. Hari pun kita akan baca surah ni daripada awal sampai habis. Kemudian kita akan buat macam mana Rasulullah buat depan sahabat buat depan tabi'in buat sampai kepada. Jadi Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal ni dia baca daripada awal sampai habis, kemudian dia pun sebut hadis ni. Jadi hari ini pun saya nak baca kepada tuan-tuan sekalian surah ni pada awal sampai habis. Dia tak boleh baca sama-sama sebab dalam periwayatan tu daripada guru yang baca, anak murid ni dia dengar, mana sahabat dengar lagi baca. Nanti kalau tuan-tuan ada rezeki ni, tuan-tuan nak wariskan kepada anak-anak dan sebagainya, tuan-tuan kena baca lah. Panggil anak-anak ni duduk depan mak nak baca ni. Lepas tu tuan-tuan pun sebutlah, maknanya ibu dengar daripada Ustaz Nan, macam tu. Nanti cuma dalam kitab kita ni ada tak sempat nak letak sanad dia tu, tapi dalam internet ada kalau tuan-tuan rajin. Ada blog yang di situ tuan bubuh semua. Dia panggil hadis-hadis lah, hadis-hadis sebagai itu ada mutiara hadis Nabi. Mutiara hadis Nabi SAW. Kalau tuan-tuan nak putus stik boleh lah, di sini ada satu naskah putus stik ni sanad dan sampai Rasulullah lebih kurang dalam, kalau ikut hadis ni lah, kita dengan Rasulullah ni 30 generasi. 31 lah. Kalau saya 30, mana tuan-tuan ni 31. Dan guru yang baca mana Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal, dia dah umur 80 lebih. 80 lebih. Yang sebab itu dia sanad-sanad macam ni, kalau tak diperturunkan dia akan habis. Macam Syekh Sulaiman Al-Ahdal tu, kalau dia tak turun kepada kami lah, contoh dia 80 kat 90 kita kata, 60 49 50 lagi setahun 50, mana jarak tu 30 tahun, jarak 30 tahun. Jadi tak tahulah dia boleh sampai 80. Kalau sana ni saya tak tahulah, Allah alam. Benda panjang umur lah. Jadi kalau anda pun nak parti-parti juga, kalau tak turunkan pada tuan-tuan sanad ni, jadi takut dia habis. Jadi tak semestinya tuan-tuan simpan, mungkin tapi anda bagilah kepada anak-anak murid yang mana dia akan mengajar ustaz sebagainya, bagi, mudah-mudahan dia akan sambungkan generasi yang lain dan tuan-tuan boleh sambung pada anak-anak dan sebagainya. Ya. Jadi sanad ini
dia tak perlukan kepada alim. Sanad ini adalah pertalian kita dengan Rasulullah. Di antaranya ialah supaya kita tahu bahwasanya walaupun zaman telah berlalu 1000 tahun, 2000 tahun, semua sanad akan putus kecuali sanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak akan putus. Akan ada ulama yang akan sama ada sanad dari segi nasab dia ataupun sanad dari segi ilmu tak akan putus. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tengok dulu hadis yang kata musalsal surah As-Saff ini. Tadi anda dah cerita sikit maksud apa surah musalsal, hadis musalsal. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, tuan-tuan bacalah dalam muka surat di awal muka surat. Baca boleh tadi dan nak cerita dulu sikit. Sekarang kita terus pada hadis musalsal surah As-Saff muka surat 7. Kita baca dulu hadis tu, selepas tu baru kita baca surah As-Saff. Kata Imam Abu Muhammad Ad-Darimi yang wafat tahun 255 Hijrah dalam kitabnya Sunan Ad-Darimi. Kata dia, Muhammad bin Kasir memberitahu kami. Jumpa 107. Sebab apa saya ambil, terpandang ambil Sunan Darimi? Sebab dalam sanad melalui tadi guru tadi ni, Syekh Abdul Sulaiman Ahdal ni, sanad dia ni sambung kepada Imam Darimi. Dia sana ada sanad sambung dari Imam Tirmizi, Imam Ahmad. Tapi Syekh Sulaiman Al-Ahdal ni yang baca hadis tu dekat ni, sanad dia sambung melalui Imam Darimi. Jadi sebab Nabi yang. Jadi kita faham gini. Daripada kita melalui Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Ahdal ini sampai sana kepada Imam Darimi. Daripada Imam Darimi sampai kepada Rasulullah. Berapa durasi? 30. Kalau anak 30, tuan-tuan 31. Nanti anak tuan-tuan nanti 32. Cucu tuan-tuan nanti 33. 33. Tapi biasa-biasa tuan-tuan sekalian. Biasa-biasa. Tradisinya, lagi mana ada guru kita, seeloknya kita sambungkan anak kita dengan guru kita. Sebab guru masih ada. Kalau anak sendiri pun, kalau Syekh Muhammad Sulaiman Ahdal, dia duduk di Malaysia, saya akan panggil dia. Kerana dia pengungsi saya. Tapi dia duduk di Yaman. Itulah dia pun tak sihat. Baru ni kau nak telefon anak dia, kalau boleh nak bawa juga. Nak bawa sini bukan takat hadis ni. Sahih Bukhari. Kemudian yang baru ni, nak baca baru ni yang Nabi ajak pada Muaz doa lepas semayang tu. Kalau boleh nak bagi dia sendiri. Tapi anak dia kata dia tak apa sihat. Anak dia telefon dia kata dia tak sihat sekarang ni. Tapi anak pesan kat anak dia, bagi tahu dia kata yang tanya ni anak murid dia nama Ahmad Adnan. Alhamdulillah. Bila dia dengar nama tu, ini bukan kata nak sombong, orang kata dah. Dia dengar nama tu dan dah jadi sihat. Dia kata, tak apa bagi tahu, dia kata dia sihat, dia nak main Malaysia, dia kata. Dan dia punya sihat pun maknanya dia mungkinlah menghargai kita. Mungkin dia kenal lah anak murid dia seorang, mungkinlah dia bangsa lain agamanya. Kalau dia sayang lebih ke. Tapi tak apalah, insyaAllah ke depan nanti. Sebab bila dia nak main sini ni, kurang-kurangnya kita nak bagi dia duduk 3 bulan. Bila 3 bulan tu banyaklah kita boleh mengaji. Kita mengaji yang ni, silap kita ambil segala jenis kata apa, doa-doa ke warisan-warisan daripada ulama-ulama dulu tu, mana dia turunkan kita. Di antara yang dia bagi dekat anak juga tadi, senang tuan-tuan boleh amalkan insya-Allah. Di antaranya ialah dia bagi doa. Dia kata ni warisan daripada tok-tok guru lama-lama dulu, dia kata. Bila untuk anak-anak kecil. Bila tuan-tuan dipanggil apa, ziarah anak-anak kecil baru lahir dan sebagainya, baca nama Allah ya baru. Ya baru 7 kali. Ya baru ni mana wahai Tuhan yang melimpahkan kebaikan kepada makhluk dia. Ya baru, ya wahai baru.
Barru ni nama Allah, Al-Barru tu. Ya barru, tapi bila kita buang lam, jadi ya barru 7 kali. Wahai Tuhan yang Maha melimpahkan kebaikan, 7 kali. Ya barru, ya barru, ya barru, ya barru, ya barru, 7 kali. Kemudian yang keduanya ya syahid, dia bagi. Ya syahidu, pun nama Allah. Wahai Tuhan yang sentiasa hadir atau sentiasa menyaksikan. Mana kita nak minta Allah Ta'ala ni sentiasa tengok anak kita, sentiasa perhatikan anak kita, jangan tinggal anak kita ni. 7 kali juga. Ya syahid, ya syahid, ya syahid. Wahai Tuhan yang Maha menyaksikan, wahai Tuhan yang Maha menyaksikan, wahai Tuhan yang menyaksikan. Dan kemudian tutup dengan surah Inna anzalna. Inna anzalna fi lailatul qadr. Kata dia 7 kali juga. Panjanglah 7 kali. Jadi sekurang-kurangnya kita baca sekali. Kalau panjang sangat, baca sekali. Ya, 3 kali lagi baiklah. Jadi tuan-tuan parti tengok. Jadi kalau anak dah besar tuan-tuan sekalian, takkan nak pegang urun dia ada tepi. Kita tanya mak dia, ayah dia nak bercadung dia pergi apa. Jadi kita baca pelan-pelan, kita gambarkan anak kita sekalian. Dia duduk jauh mana sekalipun, doa mak ayah ni insya-Allah Allah Taala sampai. Sekali lagi ya barru, ya barru, ya barru, ya barru, ya barru, ya barru 7 kali. Ya syahidu. Tuan-tuan sebut syahidlah ya syahidu. Ya syahidu, ya syahidu, ya syahid 7 kali. Lepas tu tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ila sampai akhir habislah salamun ya hatta matla'il fajr. Jadi insya-Allah ada masa. Sebenarnya ada nota tu ada. Cuma hari ni tak teringat pun nak bagi yang ni. Nanti kita bagi insya-Allah. Untuk rajin peringat saja akan setiap nak bagi satu insya-Allah. Itu dia antara yang dia pesan. Yang dia pesan dekat ni lah. Tuan-tuan jangan tanya ambil daripada hadis mana dan sebagainya. Dia sendiri pun beritahu, ini dia panggil amalan, dia panggil warisan daripada alim ulama yang terdahulu. Amalan warisan daripada alim ulama yang terdahulu. Jadi bolehlah tuan-tuan boleh amalkan insya-Allah. Balik pada sanad kita. Jadi daripada kita melalui guru kita Syekh Muhammad Sulaiman Adani sampai pada Imam Darimi. Imam Darimi pada Rasulullah. Imam Darimi dia kata apa? Muhammad bin Kasir ni guru dia lah. Guru yang dia ambil hadis ni memberitahu kami hadis yang diterima daripada Auza'i. Auza'i ni siapa? Guru pada Muhammad bin Kasir ni. Al-Auza'i pula dari Yahya bin Kasir. Dia ambil daripada Yahya bin Kasir, guru dia. Yahya bin Kasir pula ambil daripada Abi Salamah. Abi Salamah ambil daripada Abdullah bin Salam. Ni sahabat Nabi. Abdullah bin Salam. Asal dia orang Yahudi. Orang Yahudi lain cukup payah masuk Islam. Sebab mereka ni, orang kata apa, orang Yahudi ni dia tak boleh terima orang Arab. Tapi Abdullah bin Salam ni dia bukan dekat Yahudi biasa, dia pendeta Yahudi. Bila dia masuk Islam, maknanya dia kena buang title dia sebagai pendeta. Dia kena jadi orang biasa. Sebab mana-mana zaman ada Nabi, tak ada ulama tak boleh ada. Maknanya contoh macam Luqmanul Hakim. Sebelum datangnya Nabi Daud AS, dia adalah salah seorang ulama Bani Israel, mengajar bagi fatwa. Bila Allah Ta'ala lantik Nabi Daud menjadi Nabi, dia letak jawatan. Orang main tanya dengan dia pun dia kata tak boleh dah. Jom kita sama-sama kita kena pergi mengaji dengan Nabi Daud AS. Sebab dia Nabi, Allah Ta'ala lantik. Sebelum ni tak lantik lagi. Jadi begitu tuan-tuan sekalian. Abdullah bin Salam ni bila Nabi dilantik, Allah Ta'ala utuskan dan pindah hijrah ke Madinah, dia jumpa dengan Rasulullah, dia isytiharkan, saya mulai Islam, saya bukan lagi ulama Yahudi, maknanya dia masuk Islam, jadi sahabat Nabi SAW. Mana seorang yang sangat jujur, sangat jujur. Maka dari Abdullah bin Salam, dia menceritakan, dia cerita, dia sahabat Nabi, dia cerita, kami dan beberapa sahabat yang lain duduk bermuzakarah, duduk bersembanglah. Lalu kami berkata, muzakarah tentang apa tu? Muzakarah di mana sama-sama kami cerita, kami sebut, jika kita mengetahui mana
dari amalan-amalan yang paling disukai Allah, nescaya kita akan mengamalkan. Kau sebut begini, kau sebut begini. Cuba kita discuss tengok apa dia amalan yang paling Allah Ta'ala suka. Kita nak buat ni. Ya, duduk sembang sama-sama sendiri. Lantas Allah menurunkan surah As-Saff dari permulaan surah hingga penamatnya. Kerana dalam surah As-Saff di awal surah tu Allah Ta'ala kata innallaha yuhibbul ladzi la yuqatiluna fi sabilihi saffan. Sesungguhnya Allah kasih, Allah Ta'ala cinta kepada orang yang berjihad, berperang jalan Allah dalam keadaan saff. Itu yang benar amat di antara amalan yang paling Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala sebut itu. Allah Ta'ala turun pada ketika mereka tengah sembang pasal itu. Maka kata Abdullah, Nabi membacanya kepada kami dari awal surah hingga penamatnya. Nabi baca depan kami. Kemudian kata Abu Salamah. Kata Abu Salamah siapa? Mana orang yang ambil hadis daripada Abdullah ni. Abdullah ni dia ambil dari Rasulullah. Dia kata, Abdullah bin Salam kata, Nabi baca kepada kami dari awal surah sampai habis surah. Abu Salamah pula kata, Abdullah membacanya kepada kami daripada awal surah sampai habis. Kemudian Yahya pula kata, Yahya ni anak murid Abu Salamah. Dia kata Abu Salamah pun turut baca kepada kami daripada awal surah sampai habis. Auza'i pun sama juga, kata Auza'i. Yahya pun sama juga, turut bacanya kepada kami. Kata Muhammad Auza'i pun turut bacanya kepada kami, kata Darimi. Nak mana yang sanad kita sampai kepada Darimi ni turut membacanya kepada kami sampai pada kita pada ini. Lepas satu surah sampai kepada ulama kita yang terakhir, iaitu Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Ahdal tadi ni yang masih hidup. Saya Yaman, tapi dah zaman perang, orang bawa dia pergi hidup di Arab Saudi, hidup di Madinah pada ini. Tak boleh duduk di Yaman. Kalau duduk di Yaman ni perang bersama Syiah dengan Sunni lah ni. Jadi dia hantar kadang-kadang ulama lah jadi mangsa. Kalau kadang-kadang berkaitan ulama Sunni, biasa orang Syiah kadang-kadang dia bunuh. Jadi wallahualam dengan selian. Jadi hari ini kita tak mau sebutlah satu-satu sanad tu panjang, ada 30. Jadi kita nak terus pada tuan-tuan sekalian, anda nak sebut pada tuan-tuan, iaitu telah membacanya surah ini daripada awal sampai habis kepada kami, anda dan juga kawan-kawan yang lain, Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal, sebagaimana dia mendengarnya daripada guru dia yang bacakan di hadapan mereka. Siapa guru dia? Yang dia sebutlah sanad tu, iaitu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani kata pula, membaca di hadapan kami guru kami, iaitu Muhammad Abdul Baqi Al-Ayubi. Muhammad Baqi Al-Ayubi berkata, telah bacakan di hadapan kami Syekh Said Muhammad Ali bin Tahir Al-Watari sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dengarlah anda baca surah As-Saff ini. Anda baca surah As-Saff ini, insya-Allah sebagai dipanggil apa? Sebagai musalsalah. Maknanya nak orang kata apa? Nak memturunkan sanad ni, dia kena baca, guru kena baca surah ni sampai habis. Walaupun tuan-tuan mungkin tak ingatlah sanad tu rintitan, dan mungkin tak jaga pun sanad tu, tak apa, insya-Allah. Jadi keberkatan akan orang panggil apa? Rintitan ni. Kita ni menjadi mata rantai yang menghubungkan Rasulullah dengan generasi yang akan datang selepas kita, insya-Allah. Buka surah 9, surah As-Saff. Tuan-tuan boleh partilah, parti. Tak perlu ikut pelan-pelan. Kita tak baca sama-sama, tuan-tuan parti saja apa yang nak baca, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. Demikianlah teman-teman sekalian, sebagaimana ana mendengar guru ana Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal membacanya kepada kami, itulah membacanya kepada tuan-tuan sekalian, dan setelah itu menyambunglah sanad pada tuan-tuan pada Rasulullah melalui guru kita tadi, dan tuan-tuan sebutlah qabil tu, aku terima, bagi adab lagi qabil tu, aku terima insya-Allah. Jadi dengan itu mudah-mudahan adalah dipanggil pertalian kita dengan Rasulullah, pertalian kita dengan Rasulullah SAW. Jadi buku ni bagi tuan-tuan nak simpan boleh simpan, tapi bagi yang agak tak simpan tu bagi balik. Nanti kita akan buat lagi insya-Allah. Mungkin kita kata setahun 3 kali ke 4 kali ke. Begitulah, ada kita teringat je kita buat lagi. Kita baca lagi. Mana supaya sentiasa kita ingat surah As-Saff ini. Ya.
Boleh tuan silakan, bukan tak mau bagi. Maknanya kalau tuan-tuan nak simpan saja. Sebab dia ada ayat Quran dan sebagainya. Balik kena letak, letak di rak. Jangan letak atas ni, takut nanti anak kita lagi dia dan sebagainya. Letak di rak. Kalau tidak tuan-tuan bagi balik, nanti kita akan simpan sini lah. Nanti bila kita jemput pula, nanti tuan-tuan main lagi, insyaAllah. Ya, tapi di sana nak peringatkan lagi, ada musalsal yang tuan-tuan boleh amalkan. Jadi pertalian Rasulullah SAW itu tiap-tiap hari. Musalsal yang kita sebut sebelum ni. Ingat balik, anda ulang balik sekali lagi. Iaitu Nabi SAW berkata kepada Muaz, "Wahai Muaz, aku kasih kepada kamu kerana Allah. Maka jangan lupa untuk membaca setiap kali kamu selesai daripada sembahyang doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati." Sama-sama kita baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah daku untuk mengingatimu, mensyukurimu dan juga memperelokkan ibadatku kepadamu. Jadi Nabi kata, Muaz, aku kasih. Sebab kasih ni aku nak pesan dekat kamu, jangan lupa lepas sembahyang baca tu, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Muaz pula bila dia kasih dekat siapa-siapa, dia pun akan sebut ni. Contohlah macam kita lah, kita kata main ni, duduk tu, aku ni kasih kepada kamu, maka aku nak baca kepada kamu sebagai Nabi baca dekat aku. Iaitu tiap kali lepas sembahyang baca doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dia sama juga Syekh Muhammad Abdul Sulaiman ada tadi pun, dia pun sebut kat kami macam ni, aku kasih kepada kamu. Setiap kali habis sembahyang baca doa. Jadi tuan-tuan sekalian, ada orang guru sanad dia ni banyak, sampai 100-200. Saya ni tak banyak. Syekh seorang tu lah, mana dia lah yang banyak turunkan sanad tu. Adalah lagi yang lain, Syekh Qasim Al-Bahri pun ada. Yaman juga, jumpa di Yaman juga, ziarah di sana juga. Tapi Syekh Qasim Al-Bahri ni tak sebanyak yang tadi, ya. Tapi Syekh Qasim Al-Bahri ni dia lagi umur lagi tua, 90 lebih. Dah uzur sangat dah sekarang. Uzur sangat. Pun duduk di Saudi juga. Terpaksa dibawa lari ke sana. Adalah beberapa orang lagi dan sekalian yang mana guru sanad dia bagi. Yang guru sanad ni dia, kita nak sambung sanad tu saja. Ada guru yang mengajar kita untuk memahami hadis. Itu biasanya ustaz-ustaz banyaklah. Banyak dia bagi. Bila sebab itu tuan-tuan kalau jumpa tu guru mana-mana, minta kat dia. Tu ada amalan, ada tak sanad bagi kat saya sebagainya. Itu pertalian kita tu. Tapi kadang-kadang kita dengan tok guru ni, kita bahasa macam mana? Bahasa segan, bahasa ada setengah tok guru dia cengih. Dia cengih, dia panggil dia garam, dia panggil. Tapi sebenarnya kita je berasa cengih. Ya? Ada, insyaAllah. Minta. Jadi itulah tuan-tuan sekalian. Sebagaimana anda dengar daripada Syekh Muhammad Abdul Sulaiman ada, dia kata, aku kasih kepada kamu kerana Allah. Bacalah setiap kali kamu nak habis sembahyang, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka anda sambungkan sanad tu, sanad hadis tadi melalui dia sampai kepada Rasulullah. Jadi tuan-tuan baca, setiap itu tuan-tuan baca doa tu, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, maka tuan-tuan ingatlah bahasanya tuan-tuan ada pertalian dengan sanad sampai kepada Nabi SAW. Sebut sekali lagi, qabil tu, mana aku terima, supaya dia panggil ada pertalian tu resmi, dia panggil pertalian tu resmi. Dan insya-Allah nanti kalau nak banyak janji takut tak terlaksana pula. Ya, tuan-tuan kena peringatlah ustaz. Ustaz janji nak bagi tu doa tu, sanad doa tu nanti akan putus state insya-Allah. Boleh. Jadi tuan-tuan sekalian, selesai dah kita satu majlis musalsal surah Saf.
Tinggal satu majlis lagi, kita nak berhenti pun tak boleh sebab bukan masak lagi pun, tak siap lagi. Kira majlis kita ni habis tu makan jamuan raya, tapi nak berhenti lah tak boleh lagi sebab tak siap jamuan lagi. Sambil-sambil tu kita sambung satu lagi, iaitu kita tengok istinbat hukum dalam surah As-Saff. Dalam surah As-Saff ni ada Imam Suyuti, dia istinbat hukum fiqh yang boleh kita ambil daripada surah As-Saff, iaitu berkait dengan Saff itu sendiri. Nama surah As-Saff makna susunan. Susunan ni maknanya kalau tengok pada surah itu, dia merujuk kepada susunan di medan perang. Allah Ta'ala ni dia suka hatta orang di medan perang sekalipun berperang dengan peraturan. Bukan dia panggil dalam keadaan cempar, dalam keadaan masing-masing ikut nak tunjuk kuat dan sebagainya. Tidak. Hatta di medan perang ni, Allah Ta'ala kata, Inna Allah yuhibbu, Allah Ta'ala kasih kepada orang yang berperang di jalan dia, safan, dalam keadaan tersusun rapi. Kasih ni apa makna tuan sekalian? Kita cuba kita renung sikit. Bila Allah Ta'ala kasih ni makna apa? Dia akan bagi kemenangan. Kalau dia tak kasih, dia tak akan bagi menang. Dia akan biar kita. Aku tak kasih kepada kamu. Sebab apa aku tak kasih kepada kamu? Sebab kamu derhaka. Hidup ikut pandai kamu. Kalau kebetulan berjaya, berjayalah. Kalau kebetulan tak berjaya, terpulang. Tapi kalau dia kasih, pasti dia akan tolong kita. Pasti dia akan beritahu, jangan buat macam tu. Macam tu tak betul. Tuan bayangkanlah, kadang-kadang dia bagi tu melalui orang. Orang yang tunjuk rumah abang kat kita. Bila dia kasih dekat kita, kita duduk sembahyang tu silap. Sagi ada orang mabak kat kita. Allah Ta'ala bagi ada orang tengok, oh, orang tu mai jumpa kita. Kamu tak betul tu. Tapi kalau Allah Ta'ala tak kasih dekat kita, berpuluh tahun kita sembahyang silap. Kadang-kadang sampai mati. Sampai mati. Kita mati dalam keadaan silap. Di antara faktornya sebab apa? Sebab kita sombong. Bila kita sombong saja, Allah Ta'ala sangat benci orang sombong. Maka tak ada orang tegur kita. Sebab orang tahu kalau kita tegur kita, alamat kena sembung dia. Kena sembung tahun. Ada setengah orang bila orang tegur dia saja, dia balas balik. Kamu siapa nak tegur saya? Kamu kecil-kecil lagi. Tengok saya ni umur, siapa makan garam dulu? Orang Melayu makan garam dulu. Dia tak tahu kata orang teman orang tak makan garam dulu. Gampangnya teman dulu ni, beranak-beranak saja orang bagi makan garam dulu. Zaman dah ada orang bagi makan lain. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi bila kita sombong, Allah Ta'ala tak kasih kepada kita, maka tak ada orang tegur. Jadi begitulah. Tuan bayang macam mana Allah Ta'ala, contoh kita nak sebut tadi. Satu ketika zaman Sayyidina Umar hantar tentera berperang jauh, ratusan kilometer jauh sana. Tentera Islam ni ketika di medan perang, mereka tak perasan kata musuh telah pun sampai sedang berkubu di atas bukit. Tuan-tuan sekalian, kalau tak ada orang jamaran, alamatnya musuh akan serang dah. Tapi pada ketika itu, maka di medan perang, ratusan kilometer jauh, Sayyidina Umar duduk di Madinah, duduk atas mimbar. Sedang berkhutbah atas mimbar. Allah Ta'ala tunjuk depan Sayyidina Umar, macam skrin televisyen. Tunjuk depan dia apa yang sedang berlaku di ratusan kilometer sana tu. Tentang tentera yang dihantar, yang tak perasan. Maka dia pun tempik atas mimbar tu. Dia fikir. Dia kata, berjaga-jaga musuh di belakang bukit. Tentera dia sana dengar suara tu. Dan mereka pun perasan. Dengar macam suara khalifah. Kemudian balik ke Madinah, mereka pun beritahu, kata kami mendengar suara khalifah. Jadi sampai begitu, Allah Ta'ala kalau nak tolong kita ni, dia akan bagi melalui burung, melalui binatang, melalui apa saja memperingatkan kita. Kadang-kadang duk tak semena-mena tuan-tuan sekalian, kita bawa kereta tu ada binatang lintas, kita pun
mengelak binatang tu. Kalau kita nak marah, kita kata apa lah binatang lintas tak tengok kiri kanan. Nasib baik aku tak langgar. Mungkin dalam maslihan Allah nak, wallahu a'lam, ni contoh, Allah nak menangguhkan seketika perjalanan kita, kerana mungkin di depan sana ada musibah, contoh itu kalau Allah Ta'ala kasih kat kita. Ada sajalah yang Allah Ta'ala akan buat, dipanggil untuk menyelamatkan kita. Jadi begitulah juga maksud Allah Ta'ala kasih. Bila kamu berperang ni dalam keadaan sah, mana kasih maknanya Allah akan bagi menang. Kata alim ulama tentang sekalian, bagi kita yang tidak berada di medan perang, ya, tuntutan melaksanakan sah bagi kita ni ialah ketika sembahyang. Jadi sebab itu dalam hadis Nabi sebut, orang yang hadir duduk mana tunggu sembahyang, kemudian orang yang jaga sembahyang berjamaah susun dengan elok, Nabi sebut satu hadis, fazalikumur riba, fazalikumur riba. Itulah riba bagi kamu. Riba ni mana apa? Iaitu kamu mengikat dirinya dalam perang. Yang mana orang yang jaga sembahyang berjamaah, kemudian jaga saf, sentiasa hadir sembahyang berjamaah, menunggu sembahyang berjamaah, sama macam seolah macam dia sedang menunggu untuk berperang depan musuh. Tapi kalaulah kita perang pun, tapi kemudian sembahyang berjamaah pun kita acuh tak acuh, mana kita ni tak duduk langsung. Bila tidak duduk langsung, mana kita tak dapatlah. Ya Allah Ta'ala sebut, Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dalam metode Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata orang beriman ni sekurang-kurangnya seminggu Jumaat orang lelaki. Habis-habis koman lah tu, dia semayang di rumah seorang-seorang. Tapi bukan mana kata elok. Saya tuan-tuan faham pula Ustaz dengan kata tak apa, kalau kita pergi Jumaat pun cukup, tak cukup. Tapi sekurang-kurangnya orang lelaki beriman yang jaga semayang Jumaat ni, dia sekurang-kurangnya dia akan hadir juga seminggu sekali, paling-paling koman, paling-paling kurang semayang berjamaah Jumaat. Tapi sebolehnya tiap hari. Dan semayang berjamaah yang paling baik seboleh-bolehnya, jangan tinggal langsungnya. Kalau tak boleh sehari semayang waktu sekalipun, iaitu jemaah isyak dan juga subuh. Jemaah isyak dan juga subuh. Itu yang seboleh-bolehnya. Jadi kita nak baca muka surat 13 tu. Apa ulasan Imam Suyuti tentang beberapa rukun asal sah. Kita baca secara laju lah. Kita baca terjemahan muka surat 13. Adapun istinbat hukum di surah As-Saff, firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la taqulu lima taquluna ma la taf'alun. Ini permulaan surah ayat pertama, ayat kedua. Wahai orang beriman, mengapa kamu berkatakan apa yang tidak kamu melakukannya? Amat besar kebencian si Allah, kamu berkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukan. Berkata Imam Al-Ilqiyah, ini salah seorang tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Suyuti dia nakalkan, firman Allah ini menjadi hujah bagi kewajipan menaikkan nazar, termasuk nazar al-lajaj. Nazar ni kita sebut dengan mulut. Saya kalau sakit, Allah Ta'ala bagi sembuh, saya nak sedekah, saya nak buat kenduri. Mana kita sebut dengan mulut, tiba-tiba kita lupa. Kata Allah, wahai orang beriman, mengapa kamu tidak memperkatakan apa yang tidak kamu melakukannya? Kamu nazar buat apa, kemudian kamu tak buat. Itu contoh. Masuklah ayat ni. Kita buat, kita lafaz nazar, kata Imam Al-Qiyah, mesti laksana. Kena ingat. Kalau tuan-tuan pernah nazar apa-apa, kena ingat. Tak buat lagi, segera buat. Berkata selainnya, serta juga kewajipan menaikkan janji. Mana kita janji dengan orang pun sama lah. Sebab itu kena sebut insyaAllah. Untuk mengelak minta mungkir, sebut insyaAllah. Jangan tinggal insyaAllah. Kalau tuan-tuan tinggal insyaAllah, bila tuan-tuan tak buat, mana tuan-tuan mungkin. Tapi kalau sebut insyaAllah, nak buat macam mana? Lagi janji dengan orang. Orang kata, saya nak jemput kenduri ni minggu depan, hari Sabtu minggu depan. Tuan-tuan kata, tak apa, saya pergi dengan bimbang. Tak sebut insyaAllah. Tiba-tiba tak pergi, mungkin dosa. Tapi kalau tuan kata insyaAllah saya pergi, tiba-tiba tak pergi, tak mungkin. Sebab insyaAllah, dengan izin Allah. Mana tak pergi itu Allah Ta'ala tak izin.
Ya. Tapi tuan-tuan kena ingat, kalau dah tahu tak boleh pi, dah tahu dah kata tak mau pi, tuan-tuan janji, tuan-tuan sebut insya-Allah. Makna Allah Ta'ala tahulah hati, maksudnya kita bohong. Walaupun kita tak mungkin, tapi kita berbohong. Ya, sebab tu terus teranglah. Sebab tu kata oleh ulama, bukan ulama lah, makna pakar motivasi orang Melayu ni. Orang Melayu ni dia kena belajar satu. Kerana orang Melayu ni dia payah. Kerana satu kalimah yang dia payah nak ucap, tak boleh. Dia malu Allah. Dia segan nak abang. Dia tak boleh pi, tapi dia tak sampai hati nak sebut. Tapi orang Arab tak nak segan. Orang Arab dia akan terang, minta maaf saya tak boleh pi hari tu. Dia sebut begitu. Kita kadang-kadang tak sampai hati dengan dia. Tak sampai hati tapi kita bohong dia pula. Dia sebut kata, hari Sabtu tu saya memang tak boleh pi. Sebut gitu. Kalau nak jemput saya kena buat hari lain. Contoh begitulah maksudnya. Janji. Ibnu Abi Hatim, ini pun salah seorang ahli hadis, meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkenaan firman Allah tadi, kabura maqtan indallah an taqulu ma la ta'malun, besar kebencian di sisi Allah kamu katakan sesuatu yang kamu tidak melakukan. Kata beliau, meriwayatkan Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, firman Allah tersebut khusus berkenaan dengan peperangan, iaitu segolongan yang datang kepada Nabi, lalu di antara mereka ada yang berkata, jika Allah menurunkan perintah agar berjihad atau berperang, aku akan berperang dan aku akan membunuh musuh dengan pedangku ini. Namun tak kala Allah benar-benar menurunkan perintah jihad atau perang, mereka tidak melaksanakan ucapan itu. Ya, boleh faham tak? Macam kita lah, kadang-kadang saya memang kemah. Tak apalah aku tak jumpa dia. Kalau aku jumpa dia, ketahuan dia tu. Tapi kalau dia main semua, kita lari dulu. Sama juga zaman Nabi, orang munafik. Orang munafik ni dia suka sembang besar. Kalau Allah Ta'ala suruh perang, jangan bimbanglah. Wahai Muhammad, kami yang akan hadir dulu. Sahabat-sahabat lain tak sembang macam tu. Tak, mereka sengam saja. Sebab itu tuan-tuan bersekalian, perang ni jangan minta. Dalam hadis, ingat sampai bila-bila. Dalam hadis Nabi kata, la tatamannau liqal'an. Jangan bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah. Minta selamat daripada Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala takdirkan berlaku perang dengan musuh, maka pada ketika itu jangan lalu. Tapi selalunya orang yang zaman kemah awal ni, dia lah yang hari dulu. Orang yang sengah tu, insya-Allah dia tu ni bila nanti jadi sungguh-sungguh, insya-Allah dia akan istiqamah, dia akan sabar dia. Tapi kalau orang sembang besar ni tak boleh percaya sangat. Kadang-kadang dia sembang yang besar tapi dia tak apa nak besar ni. Kerana dia tak apa kemas ni. Jadi begitulah. Dulu kamu sembang, kalau Allah Ta'ala turun ke ayat perang, jangan bimbanglah, kami akan perang. Lah ni Allah Ta'ala dah turun ayat perang. Di mana kamu? Jadi Allah Ta'ala kata, kabur maqtan, amat besar kebencian di sisi Allah, kamu katakan sesuatu yang tidak kamu melakukannya. Firman Allah lagi, dalam ayat ni yang keempat pula, Allah Ta'ala firman dalam surah As-Saff ni juga, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk mempertahankan agama dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan susun kukuh. Dalam firman ini, kata Imam Suyuti, terdapat galakan kepada para mujahidin yang bina perang agar membentuk saf, yakni barisan-barisan sebagaimana saf-saf salat dalam sembahyang. Juga galakan menutup longkang dan ruang-ruang kosong pada saf, serta menyempurnakan, yakni menuhkan saf yang awal diikuti yang berikutnya. Ya, saf yang awal, komah itu, diikuti yang berikut. Jadi tuan-tuan bersekalian, senang kesimpulan dia. Ini senang tuan-tuan nak beramal nanti ni. Bila-bila masa pun kita sembahyang berjamaah, dua benda yang kita kena buat sungguh-sungguh. Kalau tidak, Allah Ta'ala tak sayang kat kita. Yang pertama sekali, iaitu menutup lompang saf. Jangan bagi ada kosong. Kalau tuan-tuan sampai lewat, orang dah buat saf, orang dah sembahyang, kebetulan ada kosong, tuan-tuan kena ambil duduk di tempat kosong. Jangan biar bagi kosong. Kena tutup situ, tutup longkang saf. Bila-bila masa tuan-tuan sekalian.
bila-bila masa tu. Kena tutup saf satu. Yang kedua, kena bagi saf itu, apa dia sebut sini, memenuhkan saf yang awal, diikuti yang berikutnya. Jadi selagi mana saf yang pertama tak penuh, tuan-tuan tak boleh buat saf yang kedua. Mana bila penuh saf yang depan, baru tuan-tuan boleh buat saf baru yang kedua. Yang kedua, meluruskan saf-saf. Kena bagi lurus, yang bagi bengkang-bengkok. Iaitu dengan memastikan tidak ada sebahagian jemaah yang terkedepan dari sebahagian yang lain dalam saf yang sama. Boleh faham sekalian? Kena bagi lurus. Lurus ini nak tengok macam mana. Ada setengah orang dia silap, dia bagi lurus kaki hujung. Sampai bila tak lurus? Dia kena bagi tumit. Tumit yang tumit sama. Tumit kita dengan orang sebelah sama. Tumit dengan bau. Jadi bila tumit sama, bau sama, automatik saf itu akan sama. Tapi cuma jangan tuan-tuan tengok perut pula. Tengok perut tak cik lah. Kena tengok perut belakang. Sama. Tengok perut tak payahlah. Dia ada ke depan, ada ke belakang perut ni. Sama sekali orang lelaki lah. Jadi tumit sama, bau sama. InsyaAllah dia akan jadi sama saf tersebut. Cuma satu yang menimbulkan confuse, yang menimbulkan agak tanda tanya, macam mana kalau orang sembahyang duduk? Kalau dari segi hukum asal, ulama-ulama hurai dalam kitab, punggung dia sama dengan tumit makmum lain. Punggung dia. Tapi masalah zaman hari ni, orang sembahyang duduk atas kerusi. Zaman dulu kerusi tak ada. Kalau tuan-tuan baca dalam Syama'il Muhammadiyah pun tak bertemu dengan hadis yang mana macam mana Nabi duduk atas kerusi, tak ada. Semua orang duduk di bawah. Hatta Rasulullah sendiri, Nabi pernah sembahyang dalam sembahyang yang sama. Ada bahagian Nabi duduk, ada bahagian Nabi berdiri. Sembahyang sama. Jadi boleh tuan-tuan nak mula sembahyang sambil duduk. Tengah-tengah sembahyang berdiri. Ataupun mula sembahyang dengan berdiri, tengah-tengah sembahyang duduk. Boleh, sebab Nabi sendiri pernah buat. Gantung pada kemampuan kita lah. Tapi Nabi dia duduk atas lantai. Nabi dia duduk atas lantai, dia duduk. Sebab apa dia duduk? Sebab dia nak baca panjang. Mana dia berdiri dia tak larat. Kata Sayyidina Aisyah, kata si Nabi yang lain, dia kata Nabi bila dia dah umur dia laju. Nabi ni dia sembahyang malam 2 jam. Dan bahagian yang paling panjang ialah ketika berdiri, iaitu dia baca Quran. Jadi oleh kerana dia nak berdiri panjang, nak baca Quran panjang, dia tak larat, dia duduk. Bila dia nak rokok, baru dia berdiri. Dia berdiri untuk rokok. Rokok, lepas tu sujud. Bila dia sujud, habis sujud, dia tak terus berdiri, dia duduk baca Quran. Sekali bila nak rokok, baru dia bangkit. Bangkit, kemudian dia rokok, kemudian yang tidak, kemudian dia sujud. Begitu. Jadi bila dia duduk senang, duduk atas lantai. Bila kita sembahyang berjamaah duduk atas lantai, maknanya nak samakan saf. Jadi kita duduk tu punggung kita sama dengan makmum yang lain. Tapi masalah sekarang ni, orang hari ni dia duduk atas kerusi. Bila duduk atas kerusi, dia tengah-tengah di antara berdiri dengan duduk. Jadi sekarang ni nak bagi sama saf tu ikut tumit ke ataupun ikut punggung. Kalau kita bagi jawapan ikut punggung, sagi waktu dia berdiri sagi, dia dah tak sama dengan saf. Dia duduk depan saf. Tapi kalau kita bagi fatwa, ustaz kata, kalau kita ikut tumit, ya ikut tumit, punggung dia tak sama dengan makmum yang lain. Satu lagi, dia ganggu orang belakang. Mana orang duduk di belakang dia, tuan-tuan sekalian, kalau ana lah duduk di Masjidil Haram,
Kan ada orang Arab, dia duduk besar, dia duduk dengan atas kerusi, dia duduk besar. Dia ikut tumit, dia pakai tumit. Mana punggung di belakang. Kita duduk belakang dia, kalau anak nak tengok, anak tak akan duduk belakang dia. Risiko, tuan-tuan sekalian. Kerusi, tuan-tuan bayang, kalau dia badan besar, orang Arab. Kerusi yang disediakan di Masjidil Haram Tumit Nabawi itu, kaki kecil. Buat dia panggil kerusi itu patah. Jatuh atas kepala kita. Kita duduk tengah belakang dia. Tuan-tuan boleh bayangkan macam mana akan jadi kat kepala kita. Sebab tu anak akan elok lah. Kalau tengok ada orang belakang tu, depan tu, orang duduk atas kerusi, akan. Tapi kalau dia duduk, dia panggil betul-betul dia masak, dia risiko kalau patah pun tu lah. Jadi tuan-tuan sekarang ni, bagi orang duduk atas kerusi ni, nak samakan sah itu punggung dia kat atas pun ikut. Cukup susah ulama nak jawab pada ini. Sebab tak kena. Kalau ikut punggung, sagi dia berdiri, sagi dia tak sama sah. Kalau ikut tumit, waktu dia duduk tak sama sah. Jadi sebab tu ikut pandai tuan-tuan. Ikut kesesuaian lah di mana. Dan seboleh-bolehnya kalau tuan-tuan sembahyang atas kerusi, tuan-tuan ambil 4 ujung sekali. Dia ambil ujung sekali, jangan ambil di tengah sah. Ambil di ujung sekali. Kemudian tuan-tuan tengoklah. Tengok tuan-tuan nak duduk tu mana lama. Duduk lama ke berdiri yang lama. Kalau duduk lama, tuan-tuan pakai punggung. Yang kerana tuan-tuan lama bersama dengan sah tu, lama lah keadaan duduk. Tapi kalau tuan-tuan asal nak duduk tu sat saja, waktu tak larat dia nak duduk, mana tuan-tuan pakai berdiri, mana kursi di belakang lah. Mungkin begitulah ukuran dia. Boleh tuan-tuan sekalian. Tak ada masalah. Di rumah ke, di mana-mana ke, tuan-tuan sembahyang sunat, sebahagian nak duduk, boleh duduk. Sebahagian lagi nak berdiri, berdiri. Ataupun tuan-tuan nak duduk terus pun boleh. Sembahyang duduk terus boleh. Tapi kalau tuan-tuan nak duduk terus, elok tuan-tuan duduk atas lantai. Tapi kalau tuan-tuan ada bahagian tuan nak berdiri, maka tak sesuai lah tuan-tuan nak duduk atas lantai. Sebab daripada lantai nak berdiri tu terlalu panjang. Silap-silap Allah terguling orang tu. Jadi orang sakit ni sebenarnya, walaupun tuan-tuan perhatikan dalam internet ataupun dalam sesi pengajian, macam-macam petua ustaz bagi. Ada yang macam tu, ada yang begini dan sebagainya. Tapi sebenarnya situasi rukhsah ni dia tak ada standard sangat. Dia bergantung kepada kemampuan. Ada setengah ustaz kata, orang yang dia boleh berjalan, dia tak boleh terus sembahyang sambil duduk. Dia kena berdiri dulu. Tuan-tuan bersekalian. Sebab alasan dia apa dia? Tu berjalan boleh, berdiri berjalan boleh. Takkan sampai-sampai terus nak sembahyang sambil duduk. Belum tentu. Ustaz tu dia tak sakit lagi tak apa. Ada setengah orang dia berjalan boleh, tapi bila dia berdiri dia tak seimbang, terhuyung hayang. Dia berdiri tak boleh, dia berjalan tak apa, berjalan sebab kita pergerakan. Tapi bila dia berdiri, dia boleh terus duduk. Ya. Kalaulah semua berjalan boleh, setiap orang yang boleh berjalan dia kena berdiri, macam mana tuan-tuan sembahyang atas sampan? Nak berjalan pergi sampan boleh tak boleh? Takkan tuan-tuan nak mangkak pergi sampan? Boleh. Tapi bila tuan-tuan duduk atas sampan, boleh tak sembahyang sambil berdiri? Nak berdiri macam mana tuan-tuan, sampan kan kecil gini tu. Boleh terus sambil duduk saja. Jadi sebab itu, tak semua orang yang boleh berjalan, maka wajib dia mesti mula semasa berdiri. Sebab itu, standard dia tuan-tuan bersekalian ialah selagi tuan-tuan mampu berdiri, kena berdiri. Ya. Mana bila mula salat, berdirilah sebab boleh berdiri. Dan jangan tuan-tuan masalah tak mana, saya nak turun rokok tak boleh. Waktu rokok baru duduk. Waktu rokok baru duduk, lepas tu baru sujud sambil rokok. Iaitu sujud kena tunduk, bongkokkan belakang lebih rendah daripada kadar rokok. Kalau tuan-tuan rokok tu tahun ni, waktu sujud nanti kena bagi rendah gitu. Kalau contoh waktu rokok, dai paras lutut. Mana waktu sujud, mana dai itu lebih daripada
daripada lutut lah. Itu mana mesti kalau tuan-tuan sembahyang tak kursi. Mesti kadar. Jadi yang aku lihat tuan-tuan, orang sakit ni dia dipanggil fattaqullaha mastata'tum. Itu kaedahnya. Bertakwalah kamu kepada Allah mengikut yang kamu mampu. Yang mengikut yang kamu mampu. Walaupun ustaz dia cerita macam-macam kaedah gitu begini, dia tak sakit lagi. Nanti tunggu dia sakit ni kita tengok. Dia boleh ikut ada kaedah dia tu. Ya, sebab itu bukanlah kita kata kita nak orang kata apa sama-sama ustaz. Bukan, maknanya itu bagi pendapat anak sendirilah. Bagi tu orang sakit ni dia tak ada standard. Kita kena tanya dia. Mana sama ustaz dia kena tanya dia. Makcik boleh tak kat mana? Mana berdiri boleh tak? Dia kata, makcik kalau berdiri ni, kalau berdiri saya akan terhoyang. Mana makcik tak boleh berdiri lah tu. Walaupun berjalan boleh, tapi makcik tak mampu nak berdiri. Maka berarti kata boleh terus diri. Tapi dia kata makcik berdiri boleh, tapi sekali makcik nak rokok tak boleh. Belakang ni sakit. Makcik sembahyang berdiri dulu. Saat lagi bila nak rokok sekali makcik duduk. Jadi macam tu. Ya. Sembahyang sunat boleh. Yang sembahyang sunat boleh. Walaupun boleh berdiri, terus boleh duduk. Boleh terus sembahyang sambil duduk. Ya. Tapi kalau sengaja sembahyang sambil duduk, separuh pahala. Separuh pahala. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, kalau letih, sebaiknya kalau letih, jangan sembahyang. Mengantuk pun ni besar, jangan sembahyang. Rehat dulu bagi hilang letih, lepas tu baru sembahyang. Ya. Bagi sembahyang. Tapi kalau tuan-tuan kata, kalau saya tunggu berehat dulu pakai habis tu lah sembahyang tu. Tak apalah. Ma la yadruku julu la yadruku julu. Apa yang tak boleh dapat semua jangan tinggal semua. Maknanya daripada tak sembahyang langsung, baiklah kita sembahyang sunat sambil duduk pun tak apa. Ya, walaupun dapat separuh pahala. Witir pun sama. Walaupun ulama kata sebaik-baik janganlah sembahyang satu rakaat witir tu lekeh sangat. Sembahyang witir boleh satu rakaat. Sembahyanglah 3. Tapi waktu kita letih, kalau tunggu sembahyang 3 pakai dak tu lah. Tak apalah. Satu daripada tak dapat langsung. Baiklah kita dapat juga insya-Allah. Kita pun habis sikit. Ada sikit satu penggal lagi. Berkata Ibnu Al-Fars, ini pun seorang ulama juga, meninggal tahun 597 Hijrah. Sebagian ulama beristidlal dengan ayat tersebut untuk menegaskan bahawa tentera yang pergi perang dengan berjalan kaki lebih baik dari tentera berkenderaan. Berkenderaan mana naik unta, naik kuda lah. Kerana perintah agar merapikan saf dan ayat di atas hanya dapat dilaksanakan oleh mereka. Mana kalau orang pergi naik kuda, macam mana nak duduk dalam saf kan? Ini sebagai ulama kata begitu. Namun beliau ini berfars mengulas istilah tersebut mamnu, yakni tidak makbul, tidak dapat diterima. Maknanya walaupun ada ulama membuat kesimpulan itu, kata dia kesimpulan itu tidak tepat. Di nota kaki di bawah tu dia cerita dalam kitab dia yang saya. Menurut beliau Ibnu Fars, di mana tidak tepatnya? Dia kata istidlal tersebutlah dhaif, lemah. Kerana yang dimaksud ayat tersebut bukan semata-mata merapikan saf, tetapi keseriusan dan kesungguhan semasa mengharungi peperangan jihad itu maksud Syam. Jadi Nabi kata Allah Ta'ala, maksud dia Allah Ta'ala suka orang yang hadir perang dalam keadaan tersusun rapi. Itu tak semestinya maksud dia itu tersusun saf. Tuan-tuan bayang kalau perang hari ni tuan-tuan dah pergi susun saf. Zaman dulu ya memang betul kita boleh laksanakan zahir ayat tu. Sampai pada perang susun saf, sebab musuh pun dia akan duduk belah sana. Tapi zaman hari ni orang tak perang macam tu lagi dah. Orang perang pakai main tembak. Tuan-tuan susun saf saja, jatuh satu peluru pandu, habis ke semua, sapu bersih. Maka kita kena faham dalam keadaan dia panggil mengikut peraturan yang rapi. Mana kena tunggu panglima nak arah apa. Jangan masing-masing hadir tu nak tunjuk hero. Mana kena tunggu, masing-masing kena tunggu, kena ikut peraturan, itu maksud dia. Jadi kalau itu maknanya sama saja. Mana orang yang berjalan kaki ke, orang yang naik
kereta ke, naik lori ke, ada perang, dia mesti mematuhi peraturan yang sama, iaitu yang disampaikan oleh Panglima. Jangan cemperak. Sama juga kita di sekarang tuan-tuan sekalian. Bila oleh kerana kita sebut tadi, bagi kita yang tak ada perang, kita kena laksanakan ayat ini ketika sembahyang berjamaah. Jangan kita ikut dan. Sampai masjid orang duk kira nak sembahyang. Ada tuan-tuan sekalian. Kita tunggu apa? Kita tengok tunggu lah. Kita sembahyang. Ya. Padahal tulis sana. Iqamah 20 minit selepas azan. Mana tiba-tiba kita sembahyang sebelum 20 minit, mana kita tak ikut peraturan. Orang yang memang dia kerja kerajaan ataupun dia duduk, dia memang ikut. Dia akan pastikan dia sampai sebelum 20 minit. Dia tak boleh sampai awal. Tiba-tiba kita tak ikut peraturan. Mana kita mencelarukan sebahagian berjemaah yang lain. Kalau kita tak boleh ikut peraturan imam, kadang-kadang imam ni yang tak ikut peraturan. Ataupun kalau tak imam pun Bilal. Sebab tu tuan-tuan ulama buat kaedah. Kalau tuan-tuan berkait dengan masjid, tuan-tuan kena pegang. Azan hak Bilal. Dia tak payah tunggu taklimat imam. Azan Bilal, dia tak payah tunggu imam arah azan. Hak dia. Tengok waktu masuk, dia terus azan. Tapi iqamah hak imam. Iqamah adalah hak imam. Bilal dia kena tunggu imam. Imam kata, qamat. Ni tuan-tuan sekalian, imam duduk dalam tandas ni. Rupanya banyaklah orang kita ni. Sebab tu dalam posting Facebook baru ni, ana tulis satu tajuk. Jangan sebarangan melantik imam. Ramai pakai komen. Ada yang puas hati, ada yang tak puas hati. Ada yang tanya, ustaz nak kata kat siapa? Nota kaki tu. Tak ada orang selian ni. Sebutlah ni ada live lah. Tak ada anak dalam kepala tu waktu tulis tu. Tak ada nak kata dekat siapa-siapa. Sampai di Selangor, di Perak sana tu, dia tulis seolah-olah macam ustaz nak kata dekat orang Selangor. Tak tahu lah kok mereka ada bergaduh tentang apa di sana Selangor. Perak tu tentang imam, kita tahu lah. Bagi, ya. Mananya ada anak jemaah dia tak puas hati dengan imam. Kebetulan kita tulis tu sesuai dengan selera mereka agaknya. Jadi pakai posting lah. Orang kita macam tu lah. Bila dia baca apa-apa bukan nak tak atas kepala dia tak, dia suka tak atas kepala orang. Jadi rupanya banyak tuan-tuan sekalian dalam masyarakat kita ni orang yang maknanya mungkin lah dia duduk masjid, dia jadi imam tapi dia tak faham dari segi peraturan. Azan hak Bilal. Bilal dia tak payah tanya siapa-siapa. Masuk waktu, dia terus kena azan. Jangan azan tak masuk waktu. Itu saja. Tapi iqamah hak imam. Selagi mana belum nampak imam depan mata, Bilal belum nampak imam depan mata, imam duduk dalam bilik lagi. Dan imam belum habaq iqamah. Dia tak boleh iqamah. Bukan tak boleh itu haram dia. Maknanya dia segi adab. Imam kena kata, dia iqamah. Sebab dia nak pimpin. Pernah berlaku tuan-tuan sekalian. Iqamah dah 2-3 minit dah tapi tak mula lagi sembahyang berjamaah. Sebab imam tak keluar lagi. Imam tak duduk tak mana lagi. Dia tak boleh berlaku begitu tuan-tuan sekalian. Imam pula sebelum dia mulakan sembahyang berjamaah, dia kena pastikan saf lurus. Tapi ada imam, dia kira apa? Aku imam, dia menghadap kiblat saja, Allahu Akbar. Saf pun tunggu langgang lagi. Orang perempuan pun jangan tuan-tuan kata ustaz buat juga kami tengok. Yang tak kira lah ustaz nak kata siapa ke? Tak kena, tetap kita kena sebut tak kena. Kadang-kadang bulan puasa lah lapang. Masuk tu dia masing-masing nak makan lagi, nak buka puasa, buka kurma saja. Masuk imam terus takbir Allahu Akbar. Makmum tu yang perempuan duk tengah pakai telekung pun ada lagi. Bahkan terakhir pun dia kena ada sikit buka sikit. Supaya boleh nampak. Jadi tuan-tuan bayangkanlah. Yang tu sebab tu dia tengok keadaan lah. Kalau Masjidil Haram tu dah sampai mereka biasa imam akan pastikan depan dia lah. Yang pastikan depan dia.
So mungkinlah sebab tu dia panggil mubaligh tu. Maknanya kalau tempat lain kan dia terus dengan suara imam, tapi Masjidil Haram dia ada belakang dia tu ada apa dia panggil apa istilah. Seorang pula yang akan bila imam kata Allah, Allahu Akbar, sekali dia sambut Allahu Akbar. Sebab maknanya nak dia terpaksa pakai. Wallahu alam. Dikatakan zaman dulu mubaligh ni bukan seorang. Di belakang imam seorang. Lepas saf yang ke-10 dah ada seorang lagi pula. Sambut. Bila imam kata Allahu Akbar, sekali yang belakang kata Allahu Akbar, suara nyari. Sekali yang belakang tu pula dia akan kata Allahu Akbar untuk mana yang selepas dia. Yang selepas daripada dia. Sebenarnya zaman dulu macam Imam Bukhari, dia baca hadis macam kita lah ini ni. Yang hadir tu tuan-tuan sekalian ribuan orang yang hadir. Dia baca di sini, sekali ada anak murid dia seorang pula baca. Qala al-imam. Nah, untuk dengar yang sana. Sekali yang depannya pula kata qala, mana yang dengar qala al-imam, mana sampai ujung sana. Jadi orang yang dengar dengan Imam Bukhari, dia akan riwayat terus. Orang yang tak dengar Imam Bukhari, dia dengar sana. Dia akan riwayat, dia kata, dia tak akan riwayat kata Imam aku mendengar Imam Bukhari berkata, tidak. Itu kejujuran orang dulu. Ya, sebab tu kalau dia nak dengar dia terus Imam Bukhari, dia akan main awal. Sebab zaman tu tak ada mikrofon. Dia akan panggil apa, ada istilah dia lah. Ada istilah digunakan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ni dah lari jauh cerita. Nak ceritanya maknanya pakat sampai-sampai lah. Tapi janganlah tuan-tuan menyalahkan pula. Balik tuan-tuan duk tunjuk hero kat imam pula. Itulah imam tak tahu. Jangan tuan-tuan maksudnya. Kita ni mengaji ni, jangan ada kesombongan. Dan kadang-kadang kesombongan itulah yang menyebabkan orang panggil benda yang baik yang kita nak sampaikan itu dia tak jadi baik. Ya, mana yang kita kena sampai dengan elok. Cuma setiap orang nak pergi masjid dan jadi imam tu, mana hukum-hukum segini ni dia kena mengaji lah. Dia kena belajar. Wallahu a'lam bishawab. Selesailah majlis kita pada hari ini. Tapi tuan-tuan nak makan pun nampaknya tak sampai lagi. Dah pukul tak sampai pukul 11 lagi. Ada soalan? Sambil-sambil kita tuan-tuan sekalian sambil tunggu jamuan Aidil Fitri kita. Sambil itulah kalau tuan-tuan nak tanya soalan, tuan-tuan nak kongsi apa-apa boleh insya-Allah. Bila tadi kan masa rumah kan. Ya. Dia bila ketika imam baca-baca dia tengok dia kena dua. Imam tu kena disiplin. Kalau dah imam janji dengan orang, kalau dah tulis di situ, lepas tu janji imam tu 10 minit iqamah, 10 minit selepas azan. Jadi imam kena pegang janji tu. Dia janji dengan orang. Tiba-tiba 5 minit dia azan, dia iqamah. Dia iqamah dah. Mana dia mungkin janji. Sama juga tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan yang istihar sembahyang jenazah pukul 11. Tu janji. Dia istihad dengan jenazah pukul 11. Tiba-tiba 10.55 tuan-tuan dah sembahyang dah. Ada orang dia main tempat pukul 11 sampai-sampai. Dia tengok macam mana dah sembahyang dah. Kalau yang sampai ke ustaz tak apa. Tuan-tuan bersilian, tak ustaz pun tak apa. Kalau lepas ni kalau ada orang kecoh tuan-tuan, dia jemput tuan-tuan dan perempuan. Perempuan boleh kalau sembahyang sebenarnya, tapi perempuan tak eloklah nak sembahyang di kubur. Kalau orang maknanya dia janji dengan tuan-tuan kata sembahyang jenazah pukul 11, tiba-tiba pukul 10.50 dia pada sembahyang dah jenazah. Tuan-tuan dan perempuan sampai, tuan-tuan lah sampai tu orang dah sembahyang jenazah, tak apa. Jangan marah. Tuan-tuan pergi kubur. Bila orang ke bumi saja jenazah tu, selesai ke bumi, menghadap jenazah tu, depan kiblat, depan kita jenazah, sembahyang di kubur tu. Nabi pernah buat begitu. Macam biasalah sembahyang. Ada seorang perempuan yang dia ni bukan orang Madinah.
Dia datang berdua. Tapi setiap kali dia datang tu dia suka sapu sampah di dalam masjid Nabi. Dia buat itu, dia buat ini, dia. Sehinggalah satu ketika Nabi lama tak nampak dia. Nabi lama tak nampak. Nabi pun tanya, mana api? Lalu maka kata, ya Rasulullah, dia dah meninggal. Jadi menunjukkan bahawa bukan semua zaman Nabi SAW orang Islam yang meninggal disolatkan oleh Nabi. Ada di kampung-kampung tu, maknanya disolatkan oleh umat Islam yang lain. Lalu Nabi kata, kenapa kamu tak abang dekat aku? Bahasanya dia dah meninggal. Lalu Nabi tanya dia, di mana kubur dia? Beritahulah pada dia kubur dia sekian-sekian. Nabi pun pergi ziarah kubur dia dan Nabi sembahyang di kubur. Ini boleh salat di kubur. Pergilah kubur dia. Kalau dia orang boleh, kita orang Kedah boleh sampai. Tapi kalau dia duduk di Johor, kan tuan-tuan nak pergi sana jauh, payah. Dia tuan-tuan boleh sembahyang jenazah ghaib. Jenazah ghaib. Maknanya jenazah ghaib ni, maknanya jenazah tu kita tak dapat sampai kepada jenazah. Kawan kita di Johor orang kata meninggal. Tapi syarat sebenarnya jenazah ni mesti setelah dimandikan, sekurang-kurangnya. Yang sebaiknya dikafankan. Dia tanya dulu atau pesan kat orang sana Johor. Nanti kalau dah selesai kapan, beritahu saya. Orang menelpon. Dah selesai dah kapan? Menghadap kiblat lah. Jangan tuan-tuan menghadap dia Johor pula. Menghadap kiblat. Walaupun jenazah duduk belakang kita, tak apa. Tak jadi syarat jenazah depan kita kerana kita sembahyang tu jenazah ghaib. Jadi niatlah. Ya, sahaja aku menunaikan salat ke atas jenazah sekian-sekian. Niatlah niat yang mana yang tidak ada di depanku ni, 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Jadi begitulah tuan-tuan hari. Ya. Jadi kita balik pada kita tadi ni, masalah imam kalau dia dah tulis itu iqamah 20 minit selepas azan, dia kena tunggulah, tu janji. Jadi bila dia sampai 20 minit lepas azan, barulah dia kata dekat Bilal, iqamah. Jangan dia pula pakat dengan Bilal, pakat sama-sama tak ikut janji. Tak boleh lah. Nanti dia akan kesian kat orang yang mungkin dia akan. Okay, ada yang lain lagi? Silakan, kita nak ni lagi. Kalau tidak kita tutup, sama-sama kita tunggulah. Jangan kita balik pula. Tak ada siapa nak makan jamuan ni kan. Kita mula tadi 9.30. Sekarang bulan 11. Lebih kurang 1 jam setengah. Okay, tuan-tuan sekalian, kita tutup dulu sambil-sambil lah. Sambil-sambil kalau ada apa-apa kita sama insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa musalihat wa tawassul. Kita sahabat sekalian, kita tutup dengan tasbih kafarah, itu sabit dengan hadis Nabi. Maknanya Nabi sini mengajar kita untuk tutup majlis dengan tasbih kafarah. Kalau ada silap, ada kata apa, silap cakap sebagainya, insya-Allah Allah Taala akan ampunkan bila kita baca tasbih kafarah. Tutup dengan surah Al-Asri pula macam mana? Iaitu ambil daripada amalan sahabat. Kalau tuan-tuan rajin lah tengok dalam awal tafsir Ibn Katsir, di awal surah Al-Asri ada Ibn Katsir di bawah hadis tu. Hadis riwayat para sahabat yang menceritakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak bertemu mereka walaupun 2 orang. Melainkan bila nak berpisah, salah seorang akan memperingatkan yang lain dengan surah Al-Asr. Jadi kita ambil yang itulah. Mana kita bila nak berpisah ni, mana kita berpisah setelah kita membaca surah Al-Asr. Memperingatkan sama-sama kita bernilainya masa. Jangan kita rugi.
Macam mana tak mau bagi rugi? Iaitu dengan kita beriman dan beramal soleh. Sentiasa kita ni berfikir untuk beriman dan beramal soleh dalam hidup kita supaya kita tidak rugi. Jadi mana tak betul lah. Ada setengah orang kata tak ada amalan daripada Nabi dan tutup majlis dengan surah Al-Asri. Ya, tak ada daripada Nabi tapi ada daripada sahabat. Mana kita beramal mengikut sahabat-sahabat Nabi. Dan sahabat-sahabat ni biasanya dia akan buat apa yang dia tengok Nabi buat. Kemudian orang tanya pula, mula dengan Fatihah pula macam mana pula? Walaupun kita kadang-kadang mula Fatihah, kadang-kadang tak. Kita tak mula dengan Fatihah, kita mula dengan tahmid saja. Tuan-tuan perasan lah. Biasanya kita ustaz dia akan mula dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala. Dia mula dengan itu. Tapi ada yang mula dengan Fatihah. Jadi bagi yang mula dengan Fatihah, iaitu kita meniru Quran. Meniru Quran. Nah, Quran ni Allah Ta'ala mula dengan suratul Fatihah, maka kami pun nak mula dengan surah Al-Fatihah. Kalau ada di sana surah atau permulaan yang lebih baik daripada Fatihah, sudah tentu Allah Ta'ala akan pilih yang itu untuk mulakan Qurannya. Tapi oleh kerana Allah memilih untuk memulakan Quran dia, kalam dia yang mulia itu dengan suratul Fatihah, bermakna di sana tidak ada permulaan yang lebih baik daripada Fatihah. Maka kami pun bila setiap kali nak majlis, kami mula dengan Al-Fatihah. Sekurang-kurangnya kalau tak mula dengan Al-Fatihah pun, mula dengan apa yang mula pada Fatihah, iaitu Bismillah dengan Alhamdulillah. Boleh faham tak sekalian? Jadi orang zaman lah ni tuan-tuan kena tahu dalil lah. Kalau tidak nanti elok bagus juga. Ada cukup setuju bila orang suka tanya dia. Walaupun ada setengah orang dia kata sikit-sikit nak dalil, sikit nak dalil. Tak apa tuan-tuan sekalian, itu melatih kita. Tak apa tuan-tuan sekalian, biar orang tanya kita dalil, tak apa. Kalau tuan-tuan tak tahu dalil, tuan-tuan abang kata tak apa, nanti saya nak tanya ustaz saya. Tanya ustaz saya. Tanya ustaz kata memang tak ada dalil pun, siapa suruh kamu buat? Maknanya tuan-tuan tak payah buat lah, dah kata tak ada dalil. Tak payah buat. Kita pun tak mau buat. Dan kalau tak nak benda tak ada dalil, buat apa-apa. Tapi kalau kita tak tahu dalil, tak semestinya tak ada dalil. Kena berhati-hati. Kalau kita tak tahu dalil, jangan buat kesimpulan bahawa tidak ada dalil. Mungkin kita tak tahu. Ini macam nak buka kuliah baru pula. Kita tutup terus. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.